Okay, Alhamdulillah bertemu pada pagi ini 2 hari bulan 3 2021 PDP di rumah untuk minggu yang ke-7. Hari ini bersamaan dengan 18 Rejab 1432 Hijrah. InsyaAllah lagi seminggu atau seminggu lebih kita akan masuk ke bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Banyakkan baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bani wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada Ramadan kali ini. Special jugalah sebab anda akan naik ke sekolah pada 5 hari bulan April. 5 hari bulan April tu lagi seminggu kita akan berpuasa pada 13 April insya-Allah. Okey, bagi anak-anak pelajar perempuan yang belum selesai qada puasa, lelaki pun sama kalau ada tertinggal puasa ada masa lagi. Kalau tidak kena bayar kafarah kena bayar, kena denda puasa yang tidak diganti. Okey, itu selingan saja. Alhamdulillah hari ini sekarang ada berapa orang ni? Sekarang ada 11 orang yang dah join. Saya mulakan slot pertama untuk sesi pertama PDP pada hari ini dengan membuat sedikit tinjauan pada classroom exercise. Okay, sekejap I'm not sharing. Okay, saya akan share dengan anda untuk melihat. Okay, the progress of our exercises that has been given to all the students on a classroom platform. Okay, walaupun sedikit terasa sedih juga sebab saranan saya tu masih tidak dapat disahut oleh separuh Okay, boleh nampak tak yang saya tunjuk sekarang? Boleh. Boleh. Okay, boleh saya berasa agak sedih juga Ustaz, yang exercise 5 nanti Ustaz boleh turn in kan tak? Kenapa? Saya ada hantar. Ada tak? Sekejap, saya hantar. Nanti saya tengok. Okay. Nanti saya tengok, tak apa. Saya sebenarnya nak bincang exercise 6 dulu pada hari ini sebabnya kita nak sambung topik hexadecimal ni. Okay, and also to the decimal. Decimal to hexadecimal, hexadecimal to decimal. So, without the exercise yang awak buat ni pada minggu yang lalu, kau tak ada exercise ni sebab exercise 5 tu adalah rumusan untuk octal number only. Okay, so saya tak kacau dah yang tu lah. Sebab kita dah masuk 1.2 ni, saya nak tumpu 1.21 ni adalah semuanya tentang hexadecimal, iaitu nombor per-16an. Okay, in case kalau kita tak selesai macam gini, hari ni hanya ada 10 orang yang hantar kan. 10 orang yang hantar. Dan saya berpuas hatilah dengan perbincangan kelas sebabnya ada beberapa orang yang PM saya personal, dia tidak memahami dengan jelas ataupun dia kira tak dapat dan sebagainya, dia PM saya. So, saya tak ada masalah, saya bantu. Kadang-kadang dia PM saya cakap esok saya buat dan saya hantar. Dan kemudian dia faham dan jelas dengan apa yang saya terangkan lah. Tapi masalah ni sekarang, yang tak buat ni kan, dia banyak masalah lah. Banyak masalah. So, saya nak kata macam mana saya... Hari ni pun sama pagi tadi saya dah bermesyuarat dengan Cikgu Fikri yang mengajar awak pada tahun lalu kelas Budi tingkatan 3 sangat bermasalah sangat bermasalah. Okay, saya pastilah Cikgu Fikri mengajar awak daripada form 1 kan, form 1, form 2. Yang kelas Budi tu Cikgu Fikri mengajar daripada form 1, form 1, form 2, form 3. 3 tahun Cikgu Fikri bawa mereka tapi bila sampai di tingkatan 3 dia jadi macam ini dalam grup Telegram pun tak respon, kerja tak buat,
Saya tak pasti Cikgu Fikri, rasanya dia buat meeting juga seminggu sekali macam tu. Macam saya juga. Saya tak ambil masa yang kita tiap minggu 2 kali online, 2 kali online. Kesian kat pelajar. Kita faham. Kan? Tetapi pelajar yang tidak melaksanakan tugasan ini menjadi masalah kepada saya lah. Macam mana saya nak bantu dia dan saya tak tahu apa yang saya nak bantu. Sebab saya ngajar pun tak join, mungkin dia tak join meeting ataupun dia tengok video saja. Lepas ni nanti saya upload. Setiap minggu saya rekod kita punya kelas ni dan saya letak di YouTube. Apa tujuannya? Bagi mereka yang bermasalah untuk masuk ke kelas masa itu, dia boleh tengok. Okey, cikgu ajar ni, cikgu ajar ni. Jadi itu inisiatif saya supaya kelas ni tidak ketinggalan. Dan saya bukan tak boleh je saya buat video dulu siap-siap, lepas tu sampai masa kelas saya pun bagi link, tengok video ni kemudian buat kerja. Saya boleh buat macam tu. Tapi apa gunanya saya menghadapkan ni boleh dapat saya boleh bantu anda secara langsung. Kamu pun terima ilmu direct daripada saya. Ada apa-apa boleh terus respon pada saya. Adakah lebih baik daripada kamu tengok video, kamu nak tanya siapa? Lepas tu, tak faham lah ni. Lepas tu nak tanya, tak boleh. Sebabnya itu hanyalah satu paparan saja. Okay. So kita nak ada interaction between student and teacher. Okay. Tak apalah, yang tu saya letak tepi. So hanya ada 10 orang lah. Ni ada 10 orang kan. 10 orang sahaja yang submit. Okay. Saya pun telah beri warning kan. Saya dah beri warning bahawa minggu yang terakhir akan keluar surat. InsyaAllah hari ni saya akan jumpa dengan Cikgu TZ untuk keluarkan surat amaran kepada penjaga bahawa pemakluman anak mereka tidak hadir ke sekolah dan tidak mengikuti pembelajaran dan pengajaran daripada guru. So itu salah satulah inisiatif saya menggunakan penguatkuasaan lah, cara penguatkuasaan, cara amaran, lisan. Sebab teguran dah tak berjalan. Minggu ni minggu ke-7 kan. 1 minggu lagi kita telah belajar selama 2 bulan. 2 bulan tu tempoh masa yang lama. Kalau pelajar ketinggalan tempoh 2 bulan tu sangat menyesal lah, sangat sedih. Sebab kita dah cover almost 1 bab 1.2 bab. So kan kita dah 1.11 dan 1.21 dah. Sangat merugikan. Saya boleh cakap merugikan lah. Okay. Saya cakap banyak kali, kita tak faham, kita tak tahu, kita tanya. Tak boleh tanya, okey. Kita nak buat je, kita buat je, tak apa. Salah saya betulkan, saya tegur. Sebab ini adalah proses pembelajaran. Yang kita tak boleh buat salah dalam peperiksaan. Dalam belajar, buat je salah, tak apa. Sebab mistake tu akan give pembelajaran yang sebenar kepada kita. Dia beri kita satu pengajaran yang terbaik. Kalau kita buat semua betul je, bagus. Tak ada masalah. Baguslah. Kita tahu bahawa kita memahami. Cikgu pun tahu kita faham. Kan? Okey, tak apa. Saya nak pergi pembelajaran hari ni. Kalau tak nanti boleh lirik kan? Okey. Saya nak tunjuk saya dah ada buku ni. Saya dah dapat buku ni. Alright. Ni buku. Ni buku saya ni buku saya. Okey, ni tingkatan 2 punya. Buku ni alangkah lagi mudahnya. Tak payah salin. Tak payah apa-apa. Saya hanya bagi tahu muka surat dan anda boleh buat. Okey. Saya dapat harga dia RM6.90. Saya nak tanya, berapa orang yang dah ada buku? Boleh hand? Ada orang tak yang dah ada buku? Sebelum tu saya nak tanya buku teks. Baru ni tak yang dah ambil buku teks? Yang berjaya untuk pulang ambil buku teks 2? Ada. Saya pinjam abang saya punya. Saya tak pergi sekolah sebab Ustaz Hasan kata baik tak payah. Macam tu pula Sebab dia kata yang banyak tak ada buku. Dah ada buku teks. Buku teks. Saya rasa ramai yang tak pulang. Dia isu dia. Bukan banyak tak ada buku. Orang yang tak pulang, yang nak pergi pulang tu tak ramai. Maknanya orang yang ambil lagi banyak daripada orang yang nak pulang. Betul kan? Okey, tak apa. Saya nak cerita buku ni, kok mana pun nanti kena cari. Kalau dah sampai naik sekolah nanti,
saya akan usahakan dengan Cikgu Fikri lah untuk memastikan semua orang belilah. Tapi tak tahulah harga berapa ya. Sebabnya tahun lepas pun kami ambil RM7.50 untuk untuk support di buku Okey. Baik, hari ini kita pergi kepada bagaimana yang nak disambung minggu lepas. Saya tak jadi nak bincang lah. Nanti saya tanda saja. Lepas tu awak tengok saja. Okey, hari ini kita pergi 1.22. Di SKP kita adalah 1.22. Penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan. Okey. Boleh refer buku lah. Yang ada buku boleh refer buku. Yang tak ada boleh tengok pada skrin masing-masing. Okey, pada minggu yang lalu kita buat flashback sikit. Anda telah menjalankan satu conversion pada nombor ini. Okey, ini adalah contoh menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Dan kita juga telah mempelajari perbezaan antara nombor per-16an dan nombor perpuluhan adalah dari segi jumlah digit pada kedua-dua nombor tersebut, asas nombor tersebut. Bagi nombor perpuluhan adalah seperti biasa 1 sehingga 0 sehingga 9. Bagi nombor per-16an 0 hingga 9, A sehingga F. Okey, sebagaimana yang dipaparkan di dalam perbezaan jadual 1.8 ni. Yang ni saya tak bincang pada minggu lepas tapi saya suruh awak baca je lah. Okey, yang ni tak ada masalah. Okey. Dan kita juga saya telah berikan latihan penukaran nombor pada exercise 5 ni. Okey, exercise 5. Exercise 6. Exercise 6 adalah penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Okey. Perpuluhan kepada per-16an. Okey, so kita dah bincangkan macam mana nak buat pengiraannya dan cara untuk kita menukarkan nombor perpuluhan kepada per-16an. Okey, kemudian ada orang yang PM saya berdasarkan latihan ni Jadi dia cari tak jumpa jawapan, lepas tu ada huruf ni yang tak betul. Kan saya dah bantu dalam milah lah. Ada tak lagi yang nak tanya tentang latihan ni? Yang dah hantar tu lah, yang tak hantar saya tak boleh tanya lah, buat dulu baru tanya. Yang dah hantar. Boleh dapat tak semua jawapan? Tak, saya tengok jawapan. Saya buat banyak yang salah saya rasa. Saya rasa saya banyak salah. Oh, nak tengok jawapan? Nak tengok jawapan sebab Nak saya tengok jawapan buat tu ragu-ragu. Macam ragu-ragu. So, saya rasa semua salah. Ya, kejap. Saya pun. Rasa semua salah Kejap saya tak. tengok, saya ada sibuk. Kejap Saya salah buat, saya perasan. Saya salah buat juga. Perasan, yang saya instead of letak 1, saya terletak 2. Tak, saya terbahagi lain. Dah jawab baru rasa salah Saya cek balik baru rasa salah. Ya, okey. Kejap ada. Mujur ada jawapan dia. Okey, ni jawapan dia Saya rasa dalam jawapan dia ni dia bagi jalan kira juga. Okey. Ni soalan kita pada minggu lepas. Ni jawapan. Dia bagi jawapan je. Dia tak bagi pun apa tu jalan kira. Boleh semak lah dekat jawapan awak. Awak ada buku masing-masing kan yang hantar. Cikgu, Okay, setakat ni 1 sampai 8 saya 1 betul je. 1 je betul? 9, 10? Salah lagi. Okey. Dia ada 2 Bila periksa nanti, dia ada 2. Kemungkinan jawapan kita tak betul. Tapi kita akan dapat markah dari segi apa? Pengiraan. Ya, betul. Ya, kita akan dapat markah dari segi pengiraan. Sebab soalan macam gini, dia akan bagi 2 markah. 1 markah jawapan, 1 markah langkah pengiraan. Oleh Cikgu, itu, maksudnya saya dapat 1 markah lah kalau saya buat jalan kira betul tapi saya salin jawapan tu terbalik. Betul. Kalau dalam ni kita punya pengiraan kita buat ni. Kita buat okey, contoh kita buat bahagi ni kan. Kita buat jawapan kat tepi ni salah. Tapi kat sini kita buat pengiraan ni.
Kita buat. Kita buat. Mungkin baki salah ke, hasil darab Cikgu, kat kalau sini. Hasil darab kat cikgu, sini salah ke? Ya. kalau katakan semua betul tapi jawapan akhir kita tersalin terbalik. Macam katakan kita sama. terdarab tidak semua tu. Sama. Oh. Syarat dia, pengiraan dia mestilah nombor perpuluhan ini dibahagi dengan 16. Itu je syarat pengiraan dia. So bermakna ada sahaja nombor perpuluhan yang dibahagi dengan 16, hasil di sebelah ini tak kira dah. Ini jawapan. Ini dikira sebagai hasil jawapan. So yang belah sini 1 markah, belah sini 1 markah. So tak perlu risau. Yang paling penting kita mengetahui cara untuk conversion. Tapi isu dia lucu lah pula. Kita convert tapi salah. So sebenarnya dia bukan salah lah. Dia lebih kepada kecuaian kita. Betul tak? Ataupun contoh macam 10 ni kan. 10. Kita baca 0 sampai 9. Lepas tu kita baca 0 sampai 10. Jadi kita kata 10 ni huruf apa dia ada huruf tak? Tak ada. Kita pun buat 10. Macam itulah salah dia. Sedangkan kita tahu digit yang ke-10 bagi nombor 16 adalah A. Betul tak? Itu maksud saya. Contoh macam huruf lain juga. A, B, C, D. Contohnya sepatutnya di-convert menjadi huruf D bagi 13. Tapi kita buat B. Jadi jawapan kita tak dapat markah. Tetapi pengiraan dapat markah. So obvious yang paling penting kita menguasai, okey kalau kita nak convert ni kita kena buat macam mana? Itu yang saya nak. Objektif kita tahu basic dia, kita kena bahagi dengan 16. Lepas tu baru kita dapat jawapan. Kemudian yang penting juga kita buat semakan ni. Sebab semakan ni menentukan bahawa jawapan di sebelah kiri kita ni, sebelah kanan ni adalah sahih. Mana nak tahu sahih? Dengan membuat semakan. Semakan dibuat macam mana? Melalui counter count, iaitu mengira secara counter, mengira secara terbalik. Macam inilah. Kita masukkan dia ke dalam, kemudian kita letakkan punca kuasa bagi kuasa 16 kat sini. Kita letak kuasa 16. 16, 256. 1, 2, 16, 256. Kemudian kita masukkan 1, 10, 7. Okey, kemudian dia pun buat kat bawah ni. 1 darab 256. Tambah 10 darab 16. Tambah 7 darab 1. So dia dapat jawapan 423. Apabila nombor yang 423 ini bersamaan dengan nombor yang kita cari ni, bermakna nombor 16 yang kita bagi jawapan ini adalah betul. So senang ya. So bila kita dapat soalan macam ni, penting tak kita buat counter check? Sangat penting. Kerana from that counter check kita tahu bahawa jawapan yang kita buat itu adalah betul. Tak payah fikir-fikir lagi. Oh betul dah ni. Macam mana tahu betul? Macam ni lah. Kita buat counter semak ni kat bawah ni. Kita buat semakan kembali. Buat semakan pengiraan kembali dengan daripada bahagi jadi kat bawah ni menjadi kuasa 16. Okay, ada soalan? Ustaz. Ya. Macam mana nak tahu kita kena bahagi ke darab? Macam mana nak tahu? Itulah saya bagi tahu ni. Minggu lepas kita dah belajar. Kalau nombor perpuluhan, kita nak jadikan nombor per-16an, kita bagi dengan 16. Kalau nak cari nombor per-8an, kita bagi dengan berapa? 8. Bagi dengan 8. Sama saja. Kalau nak cari per-2an, kita bagi dengan 2. So exactly, decimal paling senang kita nak cari nombor asas yang lain. Betul tak? Betul. Paling senang. Paling senang. Betul. Cuma jawapannya tetap dibaca daripada bawah ke atas. Cuma beza dia, bila 16, dia tidak ada digit selepas 9 dia adalah A. 10 dia adalah A. Jadi jawapannya bakinya 10 hingga A sampai F tadi. 10 sampai 15. Maknanya 0 sampai 15. Digit dia lagi banyak. Maknanya baki kat sini boleh sampai 15. So baki kat sini. Oleh itu kita kena menguasai konsep ni. Nak tukar desimal paling simple. Senang je. Lepas tu bila kita nak semak balik, nak jadikan nombor 16 ni nombor 16. Kita nak tahu nombor 16 ni jawapan dekat tepi kita ni ada tak betul sama dengan nombor yang kita cari, nombor perpuluhan ni. Jika jawapan dia sama
So bermakna jawapan yang kita convert ni betul lah. Jadi daripada atas bahagi, bawah ni jadi kuasa 16 balik. So senang saja, dia counter balik. Kat sini bagi, kat sini 16. So bermakna lepas ni kalau kita diberikan nombor 16 nak jadikan nombor perpuluhan nak buat apa? Nak buat apa? Apa Kita cikgu? diberikan Tak dengar. kalau kita diberikan nombor 16, kemudian kita nak jadikan dia perpuluhan, kita nak buat apa? Dia bagi nombor 16. Bahagilah yang kena bagi 16. Apa bahagi laginya? Inilah kita kena buat. Oh. Inilah kita kena buat. Oh. Apa nak bagi lagi? Dia dah nombor 16. Dia dah nombor 16. Ni dah nombor 16 kan? Ini nombor perpuluhan betul. Nombor perpuluhan nak jadi nombor 16 bahagi dengan 16. Nombor 16 nak jadi nombor perpuluhan balik. Kita nak buat apa? Buatlah jadual. Jadual. Ya, jadual kuasa 16 ini. Oh, So kita make it clear, simple saja. Bila kita buat kedua-dua pengiraan ni sama ada bahagi atau mencari balik kuasa 16-nya, kita akan dapat nombor yang sama, mesti nombor yang sama. So kita menguasai dua-dua lah ni. Ini nak convert 16, ini nak convert daripada 16 jadi perpuluhan. Itu saja. Sebagaimana Ustaz, yang saya Oh. kalau saya pening kat tempat nak letak A atau B atau C, D, E, F, G mana-mana yang nombor-nombor tu tiba masuk kat number. So maknanya letter masuk dalam number, macam mana nak buat tu? Okey. Macam ni. Satu Okey, A, macam ni sekarang. 7. Macam ni sekarang. Dia bagi 1A7. A ni adalah digit dia berapa? 10. Tepi ni. 10. Nampak tak dalam ni? Dia letak berapa? Kalau Dia B, letak 10 ni. Kalau B 11 lah kan? 11 ya. Ya, Oh. 11. Benda ni tak dia payah, naik satu-satu. benda ni tak payah hafal. Benda ni tak payah hafal. Oh. 0 sampai 9, A sampai F. Tak payah hafal, tak payah hafal. Tak payah pening-pening hafal. Tak payah pening-pening hafal. Okey? Okey, jelas. Jelas. Okey. Kita Ustaz. Huruf tu sampai berapa je? huruf tu sampai berapa je? Sampai berapa? F. Ha? A sampai F. A. A until F. Pandai pun. A sampai F kan? A sampai F. Okay, so kita letak macam ni. 0 hingga 9. So A sampai F mewakili 10 sampai berapa? 15. Okay. So A adalah 10, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. Alright. Okey, dah faham. Awak sebenarnya benda ni ada dah dekat sini. Benda ni dah ada dekat sini. Sama ada awak baca atau tak baca lah. Awak baca atau tak baca Kadang-kadang tak faham cikgu yang baca, tiba-tiba pening. Kena tanya semua orang. Macam mana awak kata awak tak faham? Saya tak nampak lagi. Why? Kenapa awak tak nampak ni? Sebab awak kelang kabut. Ini ayat dia hurai apa ni? Cuba baca. Nombor penambelasan dikenali sebagai sistem nombor heksadesimal menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E dan F. Dia dah tulis dah ni. Sebab tu saya kata membilang digit bagi nombor-nombor mengikut asas nombornya sangat penting. Macam asas 8. Betul tak asas 8? Berapa digit je ada asas 8? 0 sampai 9. 0 sampai 7. Sampai 7. Kalau nombor perpuluhan 0 sampai 9. 9. Terbalik pula. Kalau asas 2 ada berapa? 10. Kalau asas 2 ada berapa digit? 2 je lah, 2 je. 0 dengan 1 je. Sebab tu nombor perduaan ada 0 dengan 1 sahaja. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ada nombor 2 tak nombor perduaan? Tak ada. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nombor perduaan. Yang ada nombor 2 adalah nombor perpuluhan. 0 sampai 9.
Nombor perlapanan pun sama. Kalau digitnya sampai 7, 0 sampai 7, dia boleh jadi nombor perlapanan. Kalau dia ada nombor 8, nombor 9, dia bukan nombor perlapanan. Sebaliknya dia mungkin nombor perpuluhan atau nombor per-6 belasan. Cumanya kita janganlah kelang kabut tengok 4A, ni nombor apa? Mula kita mula serabut. Betul tak? Sebab nanti awak akan buat latihan berikutnya ada nombor dengan huruf. Mampus dah aku nak convert nombor dengan huruf. Kan? Tengok soalannya, mampus dah, ya. Masa convert ni dah mampus dah. Baki 10, nak jadi benda baki 10 kita ni. Ni. Nak jadi benda kita. Kita dah rasa dah, alah mampu dah kita. Dah habis dah. Jadi sampai bila kita nak pening-pening macam tu, tak payah pening-pening. Kan? Dan benda ni tak payah kena fikir-fikir. Kalau nak hafal boleh hafal, kalau nak faham lagi senang. Kita faham bahawa nombor 18, nombor per-16an, ada digit nombor 9, ada huruf A sampai F. Cukup kita ingat yang tu. Sebab dia digit bertambah. Itu saja. Okey, dah ada soalan tak? Tak ada. Dah jelas. Okay, dah clear. Saya dah buat cross tu supaya semua orang nampak. Nanti bila nak pergi binary nanti so pusing balik. Ustaz itu bahagilah, lepas tu suruh punca kuasa lah, lepas tu suruh darat lah, suruh kuasa 16 lah. Aku malas dah fikir. Lepas tu dia pun tak ada apalah. Dia tak buat apa, dia duduk saja. Biar kita salah. Dekat sini tak ada masalah. Sebab saya takut orang yang dikira-kira salah kan. Ada orang yang betul tapi dia buat macam ni. Ni saya sangka baik jangan cakap saya sangka buruk kat awak pula. Okey. Dia pergi dekat browser dia, lepas tu dia pun type decimal. Uish, boleh Google. Decimal boleh Google. Tapi kira tak boleh tipu. Google boleh tipu. Kan? Dia jawab semua betul jawapan dia. Dia jawab semua macam yang kita semak ni. Ni. Ni, dapat jawapan ni semua betul. Mantap. 3AF, 4E semua, BA 55 semua dapat. Semua dapat. Okey. Tapi malangnya dia tidak jujur. Apa dia buat? Apa dia buat? Apa dia buat? Dia tipu kita. Dia masukkan bab lagi susah. Ya ke? Tak tahu. Bukan. Dia gunakan komputer ni. Saya nak tunjuk kat awak benda ni. Sebenarnya jawapan boleh cari. Tapi kira-kira tak boleh tipu. Kita tak tahu jawapan. Kita nak cari jawapan. Jadi dapat betul dia lah. Contohnya 652. Lepas tu kita pun masukkanlah 652 kat sini. Ni nombor apa ni? Nombor value. 652. Lepas tu kita pun convert. So automatically dia akan keluar dekat sini. Sekejap. Saya punya PC lembab ataupun tu. Nampak dia keluar apa? Uish. Nampak tak dia? Kan dia keluar kan 28C. So 28C jawapan. Yes, jawapan is correct, but you don't know how to count. Kira. Do the macam mana? Awak tak buat dia punya count. Macam manalah awak boleh dapat jawapan saja macam tu kan? Memang dapat jawapan. Sebab saya tahu benda ni ada. Masuk sekolah nanti tak tahu benda. Octal ada. Decimal ada, octal ada. Yes. Awak boleh tipu saya tapi awak tak boleh tipu dia awak yang awak sebenarnya tak reti pun kira. So awak pilihlah sama ada awak nak dapat jawapan atau awak nak dapat ilmu. Pilihlah antara dua. Okay. So sebenarnya saya punya assumption saya ada two type of student yang saya ada. Sama ada dia memang ada masalah tak boleh belajar ataupun dia lemah ataupun dia hanya bercita-cita untuk menyelesaikan kerja tu nak dapat markah, nak dapat tinggi, nak dapat betul. Dengan tanpa memikirkan bahawa kita buat sekarang ada apa. Semua belajar sendiri kat Google. Carilah ilmu kat Google. Okay. Kalau Google tu boleh jawab kat awak, kira hebatlah Google tu. Maksudnya dia keluar suara.
Oh salah tu. Ni betul. Lepas tu macam mana yang betul? Dia boleh respon kat awak kan? Sebab sekarang Malaysia pun telah membangunkan teknologi AI iaitu Artificial Intelligence, iaitu mesin yang boleh bercakap, merespon kepada apa saja yang orang tanya. Dia boleh buat semua. Sekarang ni Malaysia baru nak mula, Jepun dah lama dah okey. Tak apa. So dua roman kita, saya nak jimatkan masa. Okey, sekarang ni cuba buat, ini contoh dia bagi. Contoh ni, cuba tengok contoh ni, faham tak? Contoh ni. Yang ni faham. Yang ni faham. Okey. Sama macam semakan tadi kan, sama sahaja. So nombor yang kita ada sekarang adalah 4F3. Okey, 4 adalah nombor, F adalah huruf. So F mewakili huruf apa? Mewakili digit yang keberapa? 15. 15. Kan, so kat bawah ni nanti kita buat, pertama kita buat kotak ni, kemudian kita tengok dia sekarang ada 3 digit. Jadi punca kuasa 16 kita hanya perlu 3 lah. 1, 16 dan 256 sahaja. Kalau ada 4 digit, so kita tambah lagi lah kat depan ni. Okay, 4096. Okay, baik, seterusnya. Nampak tak? Bila dia buat pengiraan macam ni, dia dapat 127. Apa dia nak buat? Dia kena membahagikan kepada 16 balik untuk mendapatkan nombor 16 yang kat tepi ni. Ini perpuluhan kan? Ini perpuluhan. Ini nombor desimal yang kita dapat daripada conversion. Lepas kita dapat nombor desimal ni, apa kita buat? Kita bahagi 16 balik, nak tengok dapat tak balik semula 4F3 ni. Dapat tak? Macam tu. Okey. Ada soalan tak yang kat sini? Tak ada. Okay, clear? Sebab saya nak suruh clear ni. Okey, sekarang ni tengok aktiviti 1.12. Saya nak ambil yang sederhana panjang. Okey, saya nak saya nak buat D. Saya nak anda buat D. Tolong kira. 8B40A. 8B40A. Convert to the decimal and buat semakan. So awak ada 2 pengiraan. Pertama dalam bentuk jadual kuasa 16, yang kedua dalam bentuk bahagi 16 dan ambil bakinya. Saya dah siap bagi tahu dah. Okey, boleh kira sekarang, kemudian dah siap boleh hantar di Telegram, kita tengok jawapan kawan-kawan. Ustaz. Ya. Yang huruf B tu, huruf B dengan A tu. Kena tukar dulu lah. Tadi cakap faham. Tengok atas ni. Tadi cakap faham. Kena tukar. 4F3. Tukar tu maksud dia tengok je digit dia tu. Tengok digit bagi A sampai F jika dia melibatkan digit yang lebih daripada 9, yang ke-10 sampai yang ke-15. Okay, so soalan kita adalah 8B40A. Ni nombor 16 16. Allah tak pusing. Convert kepada decimal. Tulisan paling cantik saya dengan sejarah. Ni budak sekolah rendah, budak tadika tengok gelak ke saya ni. Okey. Dah siap? Saya tunggu dekat Telegram. Ya, cikgu. Belum. Ya, cikgu. Buat. On the way. Buat. Cikgu ni kena buat sekali dengan yang untuk semak kan? Semakan. Yelah, semakan mesti buat untuk make sure kita punya jawapan betul. Jawapan kita tu adalah sama
dengan jawapan dengan nombor asal yang kita kena convert. Ai, tak sama. Hai, hai, Captain. Cikgu, nombor dia memang besar ke? Tahu? Saya pun dapat nombor besar. Dia dapat besar gila. Sama. Besar gila. Besar sangat. Okay, ni. Dia ada berapa digit ni? Dia ada 2, 4, 5. 5 digit. Okey, tolong guna kalkulator biasa Tolong guna kalkulator biasa. Baik. So ni tak payah kemas-kemas kan? Apa maksud kemas-kemas? Maksudnya tak payah buat dalam jadual yang sangat lurus. Macam mana? Nanti kena hantar ni 5 soalan ni hari ni. 5. Sebelum saya bagi latihan lain. Tak payah. Nanti saya bagi latihan lain. Yes, selamat. Ada yang dah stres ke? Relax jangan stres. Selalu stres. Apakah ini? 1 juta kan? Jawapan dia 1 juta lebih kan? Tak, 1 juta lebih tak? tak, Jawapan dia. bukan 1 juta lebih. Dia 570378. 570-378. Sama. Betul lah, sama dengan Fikri. Sama. Ya. Tahu kita dapat macam tu cikgu. Ya. Ni baki berapa ni? Okay, sekejap. 5. Ni 3. Bunyi apa tu? Kosong baki 10. Hai. Ya, kenapa? Ada yang pelik? Pelik cikgu, jawapan saya AA. Apa ni? Soalan jenis macam mana soalan? Kenapa? Salah soalan pula? Soalan dia terlalu besar. Saya dapat AA. Sangat beza. Macam mana? Dapat the fish. Okay, fish. Saya hantar yang ni je lah sebab saya dah buat 3 kali dapat sama cikgu. Ya? Saya buat 3 kali dapat sama. Tak tahu lah, saya rasa ada silap. Okey, dah. Tak ada orang nak hantar lagi lah. Kejap cikgu, kejap.
Ada orang hantar, saya tunggu. Mana maksud saya? Decimal. Hexadecimal converter. Okey. Belum? Cikgu minta maaf lambat, ada gangguan internet tadi. Tak apa, tak apa, tak apa. Hari ni mesti ada 3-4 orang lagi yang tak guna ID. Oi, ini decimal. Okey, berapa tadi dapat jawapan Yang paling dekat tadi? Paling dekat tadi dapat berapa jawapan? Sir, saya dah hantar. Cuba sir check. Berapa? Dapat A. AA? Taklah, nombor perpuluhan dulu. Nombor perpuluhan dulu. 8, 11, 4, 0, 10. Tak. Daripada nombor 16 tu, 8B40A, Lima. dia tengok convert. Oh, Jadi decimal dapat berapa? 5, 7, 5703778. 378. Okey, kemudian dah bahagi, tak dapat. Bahagi tu dapat berbeza, macam pelik. Dapat 10 dengan 10. 10 dengan 10? Maksudnya Oh, 5 boleh bukan kita yang bagi pertama, 16. bukan yang pertama tu 8. 8. Tak adalah, so sebab yang ni boleh bagi dengan 10. 16 darab 10. 16 darab 10 pula. Apa ni, kalau dia bagi 16 dia ada. Yelah, 10A kan? So memang A atas sekali. Oh. Yelah, Yelah. 8B40A, A tu atas sekali. 8 tu bawah sekali. Baki terakhir dia 8. Macam mana? Macam mana? Berbeza. Amat berbeza. Amat berbeza? Apa yang amat berbeza? Tak ada amat berbeza lah. Sama je jawapan dia. Sama. So dia punya baki yang belah atas sekali 10. Ada orang hantar tak? Ada orang hantar? Saya tak Saya hantar tapi tengok, tak tahu. sorry, So check. Nak tengok mana ralat. Sekejap saya tengok. Okay. Oh alah, baru nak keluar pula dah internet ni. Okey, ni siapa? Aiman. Seorang je baru hantar. Okey. Okey, jawapan nombor perpuluhan ni betul. 570378. Tak ada isu lah.
So ini memang jawapan dia. Okey, yang ni baki atas 10 betul. Okey. So kenapa kat sini Oh, saya silap. Saya tak ambil baki instead of depan dia. apa benda yang kau bubuh 10 kat sini? Tak, saya tersilap. ambil kat Saya, sini lah. sepatutnya ambil kat sana. Ya Allah. Ambil hasil Jap, cikgu. hasil bahagi letak kat sini. Okey cikgu, jap. Ah. Tak apa, saya buat balik. Oh, baru semangat. Yang ada. nombor satu, line nombor satu tu betul. Okey, jap. Tak apalah, ni buruk pun tak apalah. Lain lagi, mana lagi? Hantar cepat, nak hantar. Boleh kita bincang-bincang tengok. Yes. Boleh buat tak boleh buat. Boleh. 16. Baik. Okey, ini pelik. Yang kedua baki dia kosong. Okey, betul. Okey. Lepas tu 228 bagi 228 bersamaan bagi 16. bagi 139. Sekejap, 228 ini 16. 139 bagi 139 darab 16 Ya Allah. bagi 4. Cikgu, kenapa saya dapat baki 4 yang baris ketiga? 228 bahagi 16, saya dapat 139, baki dia 4. Ya, betul lah bagi 4. Oh, maksudnya jawapan dia A04. Ya. Okey, jap. Saya hantar. Memanglah nombor yang cari tu memanglah macam tu. Kita baca daripada bawah. Oh, baca dari bawah. Kita baca dia daripada bawah. 40A. Lain lagi. Jawapan dia macam ni. Tak. Baki dia berapa? Yang ke ni adalah baki dia adalah 11. Ya 11. Okey. 8 bahagi 16 kosong. Alah, silap lagi. Lupa nak tulis ke bawah, ya Allah. Okey. Ada lagi yang dah hantar, saya nak tengok. Okey, siapa ni? Hafniz. Dia betul. Ya, 139 bagi. Okey, saya tengok yang kedua siapa? Okey, Hafniz hantar. Okey, dia dapat 8, 11, 4, 0, 10. Okay. Cikgu, betul ke jawapan dia 8B 40A? Ya, tak payah convert lah. Kalau kita convert dekat bawah ni. Bila kita buat pengiraan, baki ni kekalkan dalam bentuk nombor. Baki ni kekalkan dalam bentuk nombor supaya kita tak silap. B Ni baki ni. 4. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak ni yang Hafniz buat. Oh, ada orang dah hantar. Yang ni Hafniz buat. Yang ni yang saya buat. Oh no. Ni yang saya buat. Yang tadi Hafniz buat. Okey. Saya lambat. Don't worry, cepat lambat. Yang penting kita buat. Yang tak sempat hantar tu pun yang penting buat. Okey. Yang penting dekat ujung ni, dia punya baki jangan convert siap-siap ya. Yang kita nak convert siap-siap nanti kita buat sebelah dia. Contohnya yang 10 ni jadi A, yang 11 ni jadi B. So kita buat macam tu. Lepas tu kita pun tulis 8B 40A. Macam tu. Baru buat kat bawah ni. Kalau kita nak buat dekat kotak macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi dekat hujung ni jangan terus convert tiba-tiba baki B. Tiba-tiba baki A. Jangan. Okay. Nanti awak sendiri yang keliru dan takut pemeriksa pun nanti tak bagi markah. Sebabnya bila sebut baki mestilah satu nombor ataupun satu jumlah, satu angka.
Yang bila mana dia nak jadi huruf ni, bila kita nak convert dia dalam bentuk nombor 16, baru kita dapat. Okey. Seorang lagi hantar, saya nak review yang hantar. Menghargai orang yang buat, yang buat dan berani hantar. Ada orang buat dia tak berani hantar, takut kena komen. Saya tak kejamnya, saya tunjuk saja. Kita share-share ni supaya kita nampak mungkin saya buat silap, mungkin awak buat silap. Bukan semua benda yang kita buat tu adalah mestinya betul terus. Okey. Okey, ni Aiman dah hantar balik. Okey, dah dapat ya. Dah dapat habis lambat. So jangan keliru macam Aiman yang hantar yang mula-mula tadi, jangan keliru kan. So apa yang kesilapan yang kita buat, inilah kita selalu keliru. Okey, sebab dia tanya saya tadi, perlu ke buat smart-smart? Bila tak smart dia jadi macam ni lah. Dah kelang kabut dah. Dah kelang kabut. Kalau kita buat elok-elok, macam mana buku teks saja, rasa kita buat silap tak? Macam ni. Cantik je, kemas je, satu susunan je kita masuk. Kita tulis pula baki. Jangan lupa yang kita nak convert, yang kita nak bahagi adalah jumlah hasil ni. Jumlah hasil ni lah yang kita nak bahagi pula belah sini. Okey, yang belah sini tak ada kaitan dah. Belah sini adalah jawapan dia. Okey, ada soalan tak? Dapat dah semua? Dah habis dah kelas kita ni. Okey, dah habis dah kelas kita. Okey, untuk kerja saya akan submit kejap lagi untuk dibuat pada kelas hari esok. Boleh? Boleh. Boleh. So, masa kelas besok buatlah latihan ini. Kalau rasa tak ada kerja nak buat terus pun saya alu-alukan. Jadi masa kelas besok hanya buat perbincangan saja bagi latihan yang saya hantar hari ini. Okey, so saya harap kerja-kerja yang telah selesai, yang telah submit, tahniah dan terima kasih yang telah memberikan kerjasama yang baik. Yang masih lagi tidak mampu untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi dengan apa-apa masalah ataupun alasan, cubalah buat dengan yang terbaik, cubalah selesaikan. Jika ada sebarang masalah, boleh tanya saya akan bantu. Secara personal pun saya bantu. Kalau nak tanya dalam grup pun saya akan bantu. Ada orang segan nak tanya dalam grup, nanti orang cakap dia tak pandai, dia tak tahu, dia tak reti. Apalah itu pun nak tanya. Semua orang tukang komen ramai kan. Semua suka buat dosa free kan. Jadi daripada kita buat dosa free, kita tolonglah kawan kita tu. So kalau kita kenal kawan kita yang boleh buat dengan baik, kita PM dia. Segan dengan saya contohnya kan. Dengan kawan-kawan boleh buat waktu malam, boleh buat waktu lain kan. Ini saya nak bantu masa kelas ni supaya kita yang masuk meeting ni dia perlu segan, just hantar kerja tu. Contoh hari ni kita belajar buat latihan ni, buat dan kemudian hantar. Itu saja, simple. So yang A, B, C, E ni kalau nak buat juga terpulang, tak ada masalah, sebagai latihan saja. Tapi untuk lain, so hari ni kita akan buat conversion hexadecimal to decimal. Untuk topik minggu depan nanti kita masuk 1.22 lah. Nak pergi ke nombor perduaan pula daripada hexadecimal. Okey, itu saja untuk hari ini. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kekurangan itu adalah sebelum kita akhiri kelas kita, di kehadiran Allah slow. Okey. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Tak mau gerak. Tak mau gerak. Okey. Kita tutup dan tangguhkan kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi pada hari besok dalam perbincangan Telegram insya-Allah. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Bye.
Bye.